Musuh hilang lah. Musuh mesti hilang. Banyak lah. Nah, sini luar hidup kat kelas sempit tu bersepak. Semua hidup kat luar kan. Tak, berhenti yang kelas sempit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا الإمام محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله تعالى خصوصا إلى شيخنا شيخ فهمي زمزم حفظه الله تعالى بسير الفاتحة. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الفضيلة, para alim ulama, para asatizah, seterusnya yang saya muliakan, yang berusaha tuan pengurusi madrasah, dan saya muliakan juga barisan para imam, para bilan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya lupakan pada bunda saya, semoga Allah beri afiat berkepanjangan insyaallah. Amin.
Ya, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan. Salahuddin ada di belakang, masya-Allah. Salahuddin. Tak lambat saya ucapkan tahniah pada Abang Zam kita, jemaah kita yang baru dapat cahaya mata, alhamdulillah. Iman, masya-Allah. Nama iman. Subhanallah. Menjadi resam para ulama. Kalau kita tidak jadi ulama, para ulama mengajarkan kita. Imam Ghazali macam saya pernah khabarkan dulu, pernah ceritakan dulu. Imam Ghazali mak ayah dia bukan orang alim. Bapa dia bukan orang alim. Bapa Imam Ghazali adalah orang yang businessman tapi soleh lah. Orang yang soleh, sentiasa mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Apa orang soleh? Apa dia tahu dia amal. Itu orang soleh. Mudah aja soleh ni, jangan tinggi-tinggi sangat. Soleh ni para ulama kata paling umum yang kita nak tahu, apa yang dia tahu dia amal. Imam Ghazali bapa ni bukan menghafal ratusan ribu hadis macam anak dia, tapi melahirkan seorang anak yang menghafal, ulama kata paling kurang 300,000 hadis dengan gelaran Al-Hujjah dalam bidang hadis. Dan bukan saja dalam bidang muhaddis, dia juga pakar dalam bidang metafizik. Dan ada teori dalam ekonomi yang diguna pakai oleh teori ekonomi di Malaysia ni. Kalau orang belajar ekonomi asas Form 4, Form 5 tu ada belajar teori Imam Ghazali aja. Ada teori dia. Apa dia ustaz? Kita kena buka kuliah ekonomi lah. Di Imam Ghazali para ulama mengatakan dia mendapat kehebatan bukan hanya kerana usaha dia, tidak, tapi kerana doa dan juga azam daripada ayahandanya yang tercinta. Diceritakan juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, siapa ibu pada Nabi Isa alaihissalam? Sayyidatina Maryam alaihassalam. Yang penting baca alaihissalam. Alaihissalam ni untuk muzakkar, laki. Kalau alaihassalam untuk muannas, perempuan, yakni mufrad muzakkar, untuk seorang. Kalau dua orang alaihimassalam. Kalau ramai alaihumsalam ataupun alaihim salam, boleh dua-dua. Para ulama mengatakan, tengok Nabi Isa alaihissalam adalah anak kepada Sayyidatina Maryam alaihassalam. Maryam ni anak siapa? Ingat tak? Maryam anak siapa? Ali Imran. Imran, anaknya Imran. Saya cerita sedikit kisah ini, dinaqalkan oleh almarhum Al-Musnid Al-Muhaddis Kiai Uzairan. Nama ni model besar dulu di Temboro, ulama hadis besar. Dia ceritakan bahawa Maryam alaihissalam ini, sewaktu sebelum dia dilahirkan, Imran ini berazam dalam benak pemikiran dia nak anak lelaki. Dia nak anak lelaki. Sebab apa? Dia nak wakafkan anak lelaki ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah. Betul-betul nak wakaf anak dia untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab lelaki ni kalau ikut resam adat, dia lebih kuat daripada wanita. Ni umumnya yang kita tahu. Betul? Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Lelaki ini adalah penjaga, protect, amor kepada perempuan. Jadi kalau nak cek jodoh, ustaz, saya minat perempuan ini ustaz, sebab baik agama, dia boleh bimbing saya ustaz. Ni salah faham besar ni. Mana boleh perempuan bimbing lelaki, berat. Dia perkataan nak cek perempuan baik tak apa, tapi jangan cakap perempuan tu nak bimbing kita, salah besar tu. Kena cakap macam mana? Semoga kita yang membimbing perempuan. Ni bagi ayah-ayah kita. Para ulama mengatakan, timbul, kata Kek Uzairan, timbul perasaan. Kalau dalam tafsir, timbul perasaan merajuk dalam hati Imran. Benar dengan kisah ni? Merajuk dalam hati dia.
dan ibadat kepada Allah Subhanahu Taala, solat dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah bagi anak perempuan Maryam alaihissalam. Agak orang kata apa, terusik hati dia. Maka para ulama mengatakan bagaimana Allah pujuk hati Imran. Imran ni para ulama mengatakan walaupun dia tidak mendapat anak lelaki, Allah lahirkan daripada zuriat perut Maryam alaihissalam Nabi yang membawa berita gembira kepada Imran. Satu-satunya Nabi yang disebut nama ibunya dalam Quran. Nabi lain tak sebut. Betul, bila kita sebut Isa ibnu Maryam, Isa je akan nama Maryam alaihissalam. Para ulama mengatakan sebab apa? Niatnya atuk dia dulu. Atuk dia dulu tak dapat anak lelaki untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi dah anak yang solehah bagi Maryam ni adalah orang yang solehah. Maryam ni di zaman siapa? Di zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Allah cerita dalam Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam alaihissalam, tengok dalam mihrab apa? Tempat ibadahnya Maryam alaihissalam, adanya rezeki bukan pada musimnya. Contohlah durian, bukan musim durian musangkit, ada dekat mihrab Maryam alaihissalam. Hebat Maryam. Sehingga para ulama mengatakan Maryam alaihissalam ini diberitakan oleh Nabi SAW. Kata Habib Umar Al-Hafidh hafizahullah ta'ala, dinaqalkan beberapa para ulama, muslimat ni kita kena doa sungguh-sungguh dapat tengok 4 wajah ni di akhirat. Kalau tak dapat tengok 4 wajah ni, kita risau. Kita kena risau, kita ni tempat di mana. Pertama sekali siapa? Wanita yang diberitakan akan menjadi penghulu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Pertama, Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Siapa Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha? Siapa ni? Orang yang sanggup mengorbankan seluruh harta dia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dalil yang paling kuat. Ni marah ni orang lelaki ni, saya ajar dalil ni. Para ulama mengatakan Khadijatul Kubra, hebatnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebatnya dengan Nabi ni, sehingga para ulama mengatakan ketika di akhir hidup dia, diriwayatkan bahawa tidak cukup kain untuk menutupi jenazah baginda Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Tak cukup, sehingga ditutup oleh kayu dan juga daun-daun kering. Ini diberitakan dalam kitab-kitab hadis. Dan para ulama mengatakan ketika itu di rumah Nabi SAW 3 purnama tidak bercahaya, tak ada lampu. 3 purnama, 3 bulan berturut-turut. Para ulama mengatakan digunakan, kenapa? Minyak tadi digunakan untuk makan. Minyak yang nak membakar tadi, zaitun dan sebagainya, digunakan untuk buat makanan. Para ulama kata, sehinggalah di akhir hidup Khadijatul Kubra dikorbankan seluruh harta, sehingga pakaian dia ketika untuk menutupi jenazah pun tak ada. Khadijatul Kubra itu pun sebelum dia wafat, apa yang disebut pada Nabi, wahai Rasulullah, jikalaulah didapati pada umat Islam ketika itu, ketika susah itu, selepas aku wafat, aku meninggal ini, tidak ada jambatan untuk mereka lintas, maka kau gunakanlah tulang belulang aku untuk dijadikan jambatan. Dan para ulama mengatakan kalau tidak ada senjata untuk dijadikan ataupun digunakan oleh umat Islam ketika aku meninggal ini, maka gunakanlah tulang belulang aku juga untuk menjadikan senjata. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sebab itu martabat dia yang pertama, kata Nabi. Dia yang pertama. Yang kedua siapa? Ni martabat yang pertama lawan siapa? Maryam alaihissalam. Lama kata darjat Khadijatul Kubra radhiyallahu anha lawan darjatnya Maryam alaihissalam. Sebab apa? Pengorbanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, umur Nabi berapa sangat? Hidup Nabi
hidup Sayyidatina Khadijatul Kubra dengan Nabi berapa umur sangat kalau nak bandingkan Maryam. Berapa banyak ibadah dia. Kita bukan bandingkan ibadah, tapi kita bandingkan pengorbanan dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Para ulama mengatakan boleh disebut pada Sayyidatina Fatimah alaihas salam. Boleh sebut. Dua boleh sebut dengan Sayyidina Ali alaihis salam, boleh sebut. Kalau dalam kitab-kitab hadis kita mengaji dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebut dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa alaihis salam. Ustaz ni Syiah ni ustaz. Sayyidina Ali ni macam Nabi. Bukan, dia min ahlul baiti Rasulillah. Dia daripada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Yang kedua siapa? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Bila Sayyidatina Fatimah meninggal? Kalau dalam kitab sejarah, para ulama mengatakan lebih kurang 6 bulan selepas Rasulullah wafat. 6 bulan. Ada hikmah banyak. Kenapa hebatnya Fatimah ini? Inilah satu-satunya anak yang Rasulullah ada, yang tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan dengan mata kepalanya apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang mana mengangkat perut unta. Perut unta yang telah dipotong ni, dibelah ataupun dilapah, perut unta yang busuk itu diletakkan di atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu rukuk di hadapan Kaabah. Nabi tak bergerak. Pernah dengar riwayat tu? Nabi tak pernah bergerak sebab kafir Quraisy meletakkan najis ataupun dari riwayat yang kuat perut unta ketika itu. Perut unta kalau korban, kita buat makan, kita makan tuan-tuan. Duk tanam kan? Ada kawah besar kita gali, letak perut unta dalam tu betul dengan darah dan sebagainya. Diletakkan perut unta tu di belakang Nabi SAW. Siapa yang mengangkat perut unta tadi siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan orang inilah, manusia inilah yang berkorban membersihkan setiap hari jubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah, setiap kali aku melihat bapaku keluar daripada rumah dalam keadaan putih berseri-seri, bila dia balik dalam keadaan comot, kotor, tak kenal aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, martabat ni. Dan yang ketiga siapa? Barulah Sayyidatina Maryam alaiha salam. Barulah Maryam alaiha salam. Dan yang keempat adalah Sayyidatina Asiyah alaiha salam. Okey. Dalam riwayat ini kadang-kadang sebahagian ustaz mungkin tersalah baca riwayat, saya tak pastilah. Tapi kalau yang disebutkan di riwayat bukan Aisyah, tapi disebutkan dengan Asiyah. Siapa Asiyah ni? Isterinya Fir'aun. Satu-satunya isteri orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat darjat dia 4 di antara 4 penghuni yang paling tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa sejarah dia ustaz? Kalau dia cerita tak boleh baca kitab kita nanti. Saya nak beritahu apa? Ni keazaman awal kita. Jadi muslimat kita kena doa. Anak perempuan kita kena doa, wahai Allah, jadikanlah bonda aku, ibu aku, isteri aku, so anak-anak perempuan aku dapat melihat 4 wajah ini. Kata Habib Umar Al-Hafidh, diriwayatkan oleh guru-guru kita semua, bahawa kalaulah di akhirat nanti kita tak dapat ketemu, tak dapat melihat 4 wajah ini, khawatirlah akan diri kita. Kena khawatir diri kita ni, tak tahu dekat mana tempat kita. Sebab apa? Menurut hadis Nabi SAW, kamu akan dibangkitkan mengikut apa yang kamu turuti, ataupun apa yang kamu cintai, ataupun apa yang kamu ikuti. Sebab itu para ulama mengatakan kita kena habiskan hidup kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa?
untuk kita bangkit dengan mereka yang ada agama. Dapat? Lepas tu kena sungguh-sungguh, insya-Allah semua. Jadi di sini apa rahsia bapa Imam Ghazali? Saya pernah share dulu lah. Sebelum mula kuliah dulu, awal-awal, sebelum kita baca kitab ni, apa rahsia dia? Setiap kali bapa Imam Ghazali duduk saja dalam majlis ilmu, dia akan niatkan untuk anak dia. Ya Allah, tengok Tok Guru ni, tengok. Jangan tengok saya ni tak layak lagi. Tengok Tok Guru besar lah. Tengok Baba Ismail sepanjang, Baba Ghazali sekam, Habib Omar, tengok pada jauh je. Ya Allah, semoga anak aku jadi macam ni. Kena sebut tuan-tuan. Jangan kita duduk dalam ni habis macam tu je. Habis kuliah. Tak. Keazaman tu kena kuat dalam hati. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah perintah, bila kamu berazam. Azam ni bukan niat. Azam ni praktikal, ikhtiar. Dan diawali dengan niat. Awal kita kena ada azam sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kena rasa dengan hati kita. Ustaz, anak dah besar, Ustaz, tak menjadi dah. Cucu besok. Walaupun Imran tidak dapat anak lelaki, tetap dia azam dalam hati dia. Dia didik Maryam alaihissalam dengan sebaik-baik didikan. Allah lahirkan daripada perut Maryam alaihissalam tanpa ada, orang kata apa, campur tangan manusia. Lahirnya zuriat tanpa ada campur tangan manusia. Maksudnya tidak perlu bersama dengan lelaki pun. Dilahirkan anak yang dinama Isa alaihissalam. Dapat? Dan Isa ini juga para ulama mengatakan bakal turun nanti di akhir zaman. Akan membawa syariat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa keturunan kita adalah yang mengikuti keturunan atau mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Amin. InsyaAllah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal, sampai pada perkataan ke surat 36. Betul? 36 kita dah sampai doa-doa. Saya harap doa-doa ini betul-betul kita amati dan kita amalkan. Kita amalkan sungguh-sungguh. Banyak ustaz doa ni macam mana nak amal? Macam mana ni ustaz? Hendak 1000 daya, mahu 1000 cara. Betul ke? Betul. Tu pun ada juga ditambah kan. Hendak 1000 daya, tak mau ataupun tak hendak 1000 daya. Kita kena sungguh-sungguh, insya-Allah. Kita dah habis doa yang pertama. Doa ini kita amalkan ketika mana? Waktu bila kita nak amalkan doa ini? Kita revision sikit, ulang kaji kali. Bila? Selepas solat sunat subuh. Dapat? Ustaz, kalau saya nak amal selain pada solat, lepas solat sunat subuh boleh tak? Boleh, tak masalah. Tidak ada larangan. Ada petua orang dulu. Saya pernah mengambillah daripada orang yang ada pengalaman daripada sudut perhutanan, Ustaz. Dan di tengah saya, dalam banyak-banyak doa yang paling mujarab saya amalkan ketika masuk hutan. So, mujarab nak cek apa dapat jumpa kan. Apa-apa lah cek akal berjumpa. Apa doa dia? Tak ada doa pelik-pelik. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kita pun nak ajar dia kan. Tapi dia bukan nak ajar, nak kongsi kan dia. Tapi adab kita ni kalau dengan orang lama, kita ambil dulu pada dia. Apa dia cik? Kongsi sikit. Apa doa dia? Doa ni agak payah sikit, boleh hafal ke? Agak-agak kalau saya baca ni. Ada rakaman. Apa doa dia? Catat boleh? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Gelak kan? Boleh apa tak? Boleh ustaz. Mengikut pengalaman
mengikut pengalaman orang lama. Ustaz, boleh jadi dalil ke ni pengalaman orang lama? Penat nak jawab orang sekarang ni, nak dalil ni. Para ulama mengatakan resam kebiasaan orang lama ini menjadi tuntunan kita. Sebab tu disebut dengan petua. Dapat? Apa takrif petua? Pengalaman orang tua-tua. Pernah tahu ke tak? Petua tu asal perkataan pengalaman orang tua-tua. Ke baru tahu? Baru tahu Ustaz. Dia asal perkataan itu sama macam berdikari, betul? Berdiri di atas kaki sendiri. Apa lagi ya? Macam-macam lah. Petua tu asal perkataan pengalaman orang tua-tua. Dapat? Boleh nama petua. Tak ada saya pernah jumpa. Tak pernah jumpa lagi perkataan pemuda, tak ada. Pemuda tak ada. Petua ada. Sebab tu kita jangan belakangkan pengalaman orang-orang lama itu. Boleh? Isteri bawa nak pantang, contoh, jangan pergi orang lain, jumpa dulu mak. Ni direct jaga ni Ustaz. Jumpa mak dulu. Mak ke mak mentua ke tak kisah, asal mak kita. Ikut pengalaman orang lama ataupun keluarga kita sendiri, ataupun nasihat-nasihat orang, ikut, tak masalah. Maka mengikut pengalaman dia dan juga pengalaman saya. Kalau berubat ataupun dalam camp dan sebagainya, doa yang paling mudah saya amalkan orang yang dekat dengan saya lah. Kalau saya terlampau umum nanti orang gelak kat sini, ustaz doa makan masuk hutan apa kena-mengena. Kita jangan pandang kepada tajuk doa itu, kita pandang pada makna doa itu. Apa? Allahumma barik lana, ya Allah, barik lana, berkatilah atas kami. Berkatilah atas kami ini, para ulama mengatakan apa yang diberkati ini? Setiap apa yang kita buat. Maksud diberkatkan apa yang dibuat itu apa? Al-barakah ziyadatul khair ilahi. Itu maksud barakah, berkat. Berkat ni bertambahnya kebaikan di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia, ya Allah, setiap apa yang aku nak buat ni kau berkatilah, tambah baikkan dia. Kalaulah ini rezeki untuk anak-anak aku, untuk dia mentaati kau, anak aku ni belajar hafiz, belajar Quran dan sebagainya, tambahlah kebaikan dia, lebihkan sikit rezeki aku. Itulah berkat. Apa? Barik lana fima razaqtana. Dan apa lagi? Fima razaqtana, di dalam apa yang direzekikan kepada kami. Rezeki bukan makan saja. Ini nak kena faham. Maksudnya apa yang bakal kita terima. Tadi apa yang kita buat, apa? Berkatilah. Dah buat dah. Yang bakal kita terima lain, benda yang berbeza. Maka kau datangkan keberkatan juga rezeki ni. Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Dan kau jauhkan kami pada seksa api neraka. Para ulama mengatakan kalau umum api neraka, kalau secara khususiah nar ini bermaksud apa? Kebinasaan. Kebinasaan kena makan rimau, singa, kena pijak gajah, jatuh pokok, apa lagi? Ulau melingkau kan, di atas pagau. Apa lagi? Terpijak selut, tak boleh keluar. Kadang benda-benda simple sahaja. Dapat? Maka amalan ini diamalkan sejak turun temurun. Saya tanya dia, ni ambil pada mana je? Saya ambil pada bapak saya, bapak ambil pada atuk saya. Atuk pula, dia sebutlah atuk semua kan. Maka ada sanad lah tu, ada sanad. Walaupun bukan sanad daripada Rasulullah, tapi sanad itu kita ambil sanad barakah, keberkatan. Dapat? Tak semua Di pengalaman orang lama ni jangan kita singkirkan. Alah, cik mana tahu ni zaman milenial. Orang tu milenial pun tak tahu. Ni zaman generasi Z, bukan Y, generasi Z. Tak perlu ni kaedah-kaedah macam ni.
tanpa orang lama tiadalah orang baru. Tengok ustaz punya hati banyak ni. Dapat okey, alhamdulillah. Jadi yang pertama, maka tiadalah yang kedua. Dapat? Okey. Allahumma, berikut doa kita ni 36. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan. Kalau ikut dalam tajwid ni mad apa ni? Ni bukan mad asli ni. Ni mad apa ni? Mad badal. Mad badal. Imanan. Khalisan. Kha di mana? Kha di awal tekak di atas ni. Kha. Dia ada dua huruf makhraj. Kha dengan gha. Gha. Kalau nak sebut kha dengan gha betul, kena sakit anak tekak ni. Kha. Gha. Rasa keluar kahak tak? Rasa ke tak? Tak rasa tu tak betul. Kalau rasa, pandai-pandai dah telan okey, jangan buang pula. Kha dengan gha. Ni atas ni. Pertengahan ni pula. Tengah. Ni orang panggil makhraj al-halqa, halqum. Tengah ini adalah makhraj ain. Bagi lelaki, halqum ni dia akan naik bila sebut ain. Contoh tengok. Naik tak? Perempuan yang buat memang tak ada. Kalau ada, something wrong lah tu. Macam mana dia duduk belakang, saya pun pelik juga. Ain Dan yang kedua adalah ha. Orang tu panggil ha pedas. Ha. Dapat? Dan seterusnya di bawah, hujung sekali, berhampiran dengan dada, dua makhraj. Satu ha. Allah. Bukan Allah. Salah tu. Allah. Sebab tu para ulama mengatakan kalau kita sebut Allah, kena getar ke hati. Sebab makhraj ha tu dia mati, dia waqaf pada ha, maka dia akan getar pada dada. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sedap kan? Kalau sebut betul pun sedap. Ini duk fikir taranum dulu. Tajwid tak betul lagi dengan makhraj. Fikir makhraj dengan tajwid boleh? Kemudian dengan amzah. Nganga mulut, simple dia. Jangan tekan. Dapat? Okay. Di sini khalisan. Shad macam mana sebutan shad yang betul? Paling kurang para ulama mengatakan, paling kurang ni paling kurang. Saya ambil sanad paling kurang, paling tinggi lah. Paling kurang kembung sedikit di pipi. So. Keluar you. So. Dia beza dengan sa. Sin kena senyum. Yasin kena sengih. Apa? So kena kembung. So. Apa khalisan. Ustaz, kenapa penting sangat makhraj? Takut makna tak kena. Dah lah tak faham, sebut pun tak betul. Payahlah macam tu. Biarlah sebut betul walaupun tak faham. Tu paling kurang lah. Kemudian yubashiru. Qalbi. Wa as'aluka. Yaqinan. Aywa. Sadiqan. Hatta. Letak fathah balik atas. Dia tak ada bagi tu. Ni penting kena talaki ni. Kalau baca sini sudah. Macam mana nak baca ni Ustaz? Dia jadi sadiqan had. Waqaf aja semua Hatta a'lama annahu lan yusibani
Kemudian lan yusibani, nun mati bertemu dengan ya. Apa hukum dia? Idgham ma'al gunnah. Lan yusibana. Dapat? Yusibani illa ma katabtahu. Okey. Katab qalqalah sughra. Jangan tebal sangat. Jangan katabtahu. Oh, tu kubra. Simple je. Katabtahu. Kesalahan ni kita selalu buat dalam surah Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Betul, dua-dua sama. Tak tahu mana besar mana kecil. Dia kena sentuhan sedikit saja. Para ulama kata lam yalid wa lam yulad. Dapat? Cuba. Lam yalid wa lam yulad. Dapat? Samalah macam ni. Alayya warida bima qasamtahu li. Okey, ustaz, saya uzur boleh baca? Boleh, di doa. Okey, ustaz, cerita tajwid ni memang kena baca dengan tajwid ke? Tidak. Para ulama mengkhususkan tajwid ini khusus hanya untuk pembacaan Al-Quran sahaja. Sebahagian ulama mengatakan hadis Nabi dan juga doa-doa, kalau kita tidak khusus pembacaan, contoh ni mak lazim ni mak lazim kalimi muthaqqal ni, kena baca dengan 5 harakat ni betul-betul ni, maka tak perlu pun baca banyak-banyak. Sebab doa dan juga hadis tidak perlu mengikut tajwid. Tapi kalau kita nak ikut tajwid, tidak jadi masalah. Hukum dah harus dapat. Semua ikut tadi syarat ijazah kena ikut bacaan saya. Dapat? Itu dipanggil tasmi'. Tasmi'. Diperdengarkan bacaan itu oleh kepada guru. Dapat? Kita tengok maksud dia. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan iman yang murni, yang memenuhi lembaran hatiku, dan meminta kepadamu akan yakin yang benar, sehingga aku menyadari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku, dan aku meminta supaya aku redha dengan segala pemberian yang engkau bagikan kepadaku. Tuliskan dalam kurungan, doa ini adalah khususiyah untuk doa bagi mutawakkilin, mereka yang bertawakal. Dipanggil doa-doa mutawakkilin. Hebat tak Imam Ghazali susunan doa ni? Ikut sunnah, ikut. Usaha dulu ke tawakal dulu? Dia jawab sikit. Usaha dulu ke tawakal dulu? Kat dua benda mu, walaupun sedang bertawakal. Usaha dulu ke tawakal dulu? Mana? Usaha dulu. Kalau saya cakap tawakal dulu, betul ke tak? Okay, saya ada dalil. Apa dalil ustaz? Sebelum kamu ikhtiar keluar pada rumah, keluar rumah, apa doa? Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar tak ada. Macam mana selesai masalah ni ustaz? Ni ustaz ni bahaya ni, kena tarik ni. Dia punya apa? Dia punya tauliah ni. Jangan salah faham. Ni video ni jangan cut kan, bahaya Tawakal para ulama mengatakan adalah ubudiyah hati. Itu tawakal. Doa itu usaha. Apa? Doa itu usaha. Doa bukan tawakal. Tawakal ni apa duduk? Itu tawakal. Itu tawakal.
para ulama menulis 10 punca rezeki. Pertama sekali apa? Doa. Yang kedua apa? Solat fardu. Yang ketiga apa? Istighfar. Kerja mana kerja Ustaz? Kerja nombor 10. Maksud dia apa? Saya bukan bandingkan kerja dengan amalan, tak. Amalan ini bukan tawakal. Amalan ini usaha. Dapat? Dia bukan tawakal. Salah faham tu. Kita salah faham dengan amalan. Amalan bukan tawakal. Amalan itu adalah ikhtiar kita. Dapat? Maka Ustaz, tadi Ustaz kata tawakal dulu. Tidak, didahului dengan doa. Kan bismillah dulu. Itu ikhtiar lah tu. Dengan nama Allah kita doa dulu. Barulah dilakukan dengan perbuatan itu. Dapat? Maka di sini ubah salah faham kita. Solat hajat bukan tawakal. Solat hajat adalah usaha. Baca Yasin hajat untuk keluarga, untuk hajat kita, apa dia? Itu usaha, bukan tawakal. Dapat? Jumpa ulama, minta doa dengan mak ayah, minta doa dengan orang ini, ulama dan sebagainya. Itu tawakal ke usaha? Usaha. Tawakal ni apa? Hati tawakal. Maksud dia apa? Tawakal yang maksud yang sebenar tawakal apa? Dia tidak pernah meyakini dengan apa yang diusahakan. Itu tawakal. Dia buat tapi tak yakin. Dapat? Betul? Macam mana Ustaz buat tak yakin? Macam mana? Maksud dia bukan dia yang menentukan apa yang dia dapat. Dapat? Berapa ramai yang belajar tentang accounting, tapi keluar belajar accounting, dia jadi apa? Penyanyi. Betul? Saya nak tanya, adakah yang menentukan dia adalah ikhtiar usaha dia? Jawab. Ada orang belajar dulu macam tu, macam ni, macam tu. Ada jiran sebelah rumah saya, dia belajar feed up apa dah nama W4 tu, engineer apa, wiring ni lah. Keluar habis belajar, niaga baju. Kan jauh tu langit dengan bumi. Ada orang belajar macam ni, jadi chef, jadi kedai makan dan sebagainya. Abang dulu belajar apa bang? Pernah belajar tak bahagian landscape? Tak pernah, tapi duduk dalam bahagian landscape juga akhirnya. Nak beritahu kat sini apa? Penentuan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So di sini tawakal ini menentukan di mana kita. Jadi para ulama mengatakan penentuan hati ini kena faham. Ikhtiar kena buat. Ahlus sunnah wal jamaah apa dia buat? Ahlus sunnah ni apa? Dia berpegang kepada Qadariyah dan Jabariyah. Sudah Ustaz ni apa benda pula Qadariyah Jabariyah ni? Ini bukan nama kuih ataupun nama tempat tuan. Ini nama fahaman. Qadariyah kalau berpegang hanya dengan qadiri, dengan kudrat diri sendiri. Maksud dia, aku kerja ni, Allah tak ada kena mengena dengan apa yang aku buat ni. Saya kerja Ustaz, saya punya rezeki lah, saya yang buat. Itu termasuk dalam Qadariyah. Kelompok yang ulama kata sesat lagi menyesatkan. Dia je Allah tak ada, usaha je, tawakal tak ada. Dan satu lagi kelompok apa? Jabariyah ataupun Jabariyah. Jabbar, apa dia? Semua Allah je, usaha tak ada. Semayang tak ada, apa semua tak ada. Allah baiknya. Allah masukkan di syurga. Allah dah tetap dah, baik ataupun buruk kita, tak payah semayang, pakai niat je. Contoh, itu kelompok Jabariyah. Dapat? Ahlus sunnah macam mana? Berpijak kepada kedua-dua ini. Qadariyah pun dia buat, Jabariyah pun dia buat. Usaha ikhtiar dia buat, tapi usaha dan ikhtiar dia tidak memberi bekas kepada hasil dia. Ni yang saya cerita selalu ni. Kesalahan kita apa? Kita menentukan hasil itu. Hasil ni siapa yang tentukan? Allah. Inilah bahasa tawakal. Yang kita duk sibuk hasil ni, yang kena buat tak buat.
Kerja kita adalah buat apa yang betul, bukan tetapkan apa yang betul. Buat apa yang betul. Satu lagi istilah yang perlu diubah. Kita tidak boleh jadi yang terbaik. Jangan jadi yang terbaik, buat yang terbaik. Tu betul. Jadi tak jadi itu urusan apa. Okey, semua kan sana motivasi kita kena jadi yang terbaik. Silap, kena ubah perkataan tu. Jadi tak jadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang benda ni dah orang kata apa, kebiasaan berlaku dalam hidup kita. Kadang kita buat ala kadar je. Tiba natijah hasil dia, masya-Allah. Betul? Kadang-kadang kita usaha, masya-Allah. Tapi hasil inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ataupun resam yang kebiasaan kita lihat, ada tak orang dia kerja pagi, petang, siang, malam, tapi satu hasil pun tak dapat? Ada tak? Ada. Ada tak satu orang yang dia usaha 10, 20 tahun kerja dia, akhirnya dia meninggal dunia? Siapa yang ambil hasil? Anak ni. Rezeki dia ke? Tak apalah ustaz, anak. Soal ni kau tak dapat, kau yang usaha. Inilah para ulama mengatakan kita kena bezakan. So tawakal bukan pada sudut praktikal, kena ubah. Tasawuf yang sebenar, tawakal adalah ubudiyah hati. Ni takluk. So tawakal ni waktu bila? Akhir ke ustaz? Tak. Hati ni kena sentiasa. Sebab tu ayat 1000 dinar, ayat 1000 dinar tu kita baca tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ikhtiar macam mana nak buat ikhtiar tu? Macam mana nak buat ikhtiar ni? Cara yang macam mana? Allah ajar dalam Quran. Ikhtiar macam mana? Ikhtiar yang kamu kena kedepankan apa yang Allah nak. Itu ikhtiar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sentiasa mengkedepankan takut dia pada Allah, maksud dia masalah yang datang, benda yang datang, setiap apa yang dia buat, dia kedepankan apa yang Allah suka. Orang yang amal ni dia berjaya dalam hidup. Contoh kalau dia kerja, dia tahu dia masuk pukul 8, tapi dia bos. Kau suka saya lah, nak masuk apa? Tapi undang-undang yang dia buat masuk pukul 8. Tulis statement dia dekat situ. Setiap orang yang berada di bangunan building ini semua kena masuk pukul 8. Dia bos. Tapi para ulama mengatakan kalau dia mendatangkan pada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat tak? Tak buat. Dia akan datang awal. Contoh paling mudah lain, bos tak ada kat tempat kerja. Siapa yang lihat itu ni? Allah. Wa may yattaqillah, dia nampak, dia kedepankan takut. Aku tak boleh buat ni macam ni. Aku takut dengan Allah. Takillah. Apa janji lepas tu? Janji lepas tu apa? Yaj'al lahu makhraja. Tengok ayat ni, belajar nahwu. Yaj'al fi'il mudhari. Hebat Allah Taala ni. Yattaqillah itu, dia tak boleh hari ni takwa, besok tak takwa. Tak boleh. Yattaqillah, sentiasa bertakwa. Bila kita usaha sentiasa berterusan, konsisten, istiqamah, maka hasil juga akan konsisten. Apa dia hasil dia? Yaj'al lahu makhraja. Akan didatangkan padanya jalan keluar. Jalan keluar ni apa? Ulama kata bila datang masalah, seorang itu seumpama berpusing pada tempat yang sama. Sebab pusing pada tempat, tak nampak jalan keluar. Allah akan keluarkan dia. Yaj'al lahu makhraja, maksud daripada Allah ni apa? Siapa yang datang ke jalan keluar? Bukan orang, bukan mak, bukan siapa. Allah yang bagi. Allah yang datangkan masalah itu, dan Allah juga yang akan bawa keluar itu. Ada orang boleh lawan ke? Nabi Musa AS, bonda Nabi Musa AS, sewaktu melahirkan Nabi Musa AS, ketika itu perintah Firaun supaya membunuh bayi laki-laki. Tapi kerana takutnya ibu dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dihanyutkan Nabi Musa
di sungai, betul? Sungai mana? Sungai Nil. Yang ketika itu para ulama mengatakan mengalir ke sana. Tapi bila dihanyutkan, diletakkan anak tadi dengan tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah yaj'al lahu makhraja. Allah buat keputusan. Apa dia? Lawan arus. Lawan arus bukan kaleng-kaleng. Ni bahasa orang muda kan, kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa. Pergi masuk di mana? Istana Fir'aun. Yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala buat. Bukan fikir nak selamat waktu itu saja. Siapa nak jaga anak ni? Allah buat siapa yang keluarkan perintah bunuh, dia yang jaga. Itu yaj'al lahu makhraja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Dan tak habis janji itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah sentiasa memberi rezeki daripada tempat yang tidak disangka. Ini ikhtiar. Tak hebat lagi. Satu lagi hebat. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Ini paling tinggi. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang sentiasa tawakal, hati sentiasa fahuwa hasbuh. Allah gunakan fa. Tadi semua ya, semua fa'al, perbuatan. Tapi ni haraf jar, kata hubung. Fahuwa hasbuh. Baginya Allah, cukup baginya Allah. Aku kata, Allah cakap apa? Cukup aku ni bagi dia. Apa hadis Nabi yang tengah pasal Allah? Allah kata apa? In wajadtani wajadta kulli syai. Allah kata kalau kamu dapat aku, kata Allah, kamu dapat segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Kalau kamu tak dapat aku, kata Allah, kamu tak dapat segala-galanya. Wa ana khair min kulli syai. Dan aku ni lebih baik daripada segala-galanya. Tawakal, natijah dia sangat tinggi. Apa dia? Dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dia dapat Allah, jadi waliullah lah. Setiap doa seperti Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel, doa tak pernah tidak dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia bersih. Setiap kali orang memandang wajah dia akan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak masalah melihat wajah dia akan tenang. Waliullah. Apa definisi yang paling tinggi bagi waliullah? Dia menyerahkan seluruh urusan dia pada Allah. Apa dia? Tawakal. Apa? Imam Ghazali mendahulukan doa tawakal dulu. Sebab apa? Sebab untuk mendatangkan ikhtiar yang baik. Kan? Wallahu a'lam. Bila dapat doa, dia kena syarah. Sebab apa? Sebab kita ada roh nak amal. Doa dah banyak kita tahu, tapi tak ada kekuatan nak amal. Sebab apa? Sebab kita tak faham, kita tak tahu hakikat. Kenapa kita semangat nak pergi kerja? Sebab kita tahu hakikat kerja itu. Apa hakikat kerja dia? Bila jelang 27 hari bulan, Contoh sama ada dia bank in ataupun di slip, atau hakikat yang datang, maka akan bersinar dalam wajah apabila kita sampai di rumah dengan mengangkat kening dengan isteri kita. Jom ke Velocity Mall. Contoh. Sebab apa? Kita meyakini hakikat yang kita tahu. Doa Allah rahsiakan hakikat dia. Sebab Allah nak pilih siapa yang nak amal. Dapat? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak kata khair, Allah sebut ahsanu. Ahsanu, hasan, yang terbaik. Sebab tu tasawuf nama lain dia adalah ihsan. Ihsan maksud apa? Siapa yang betul-betul dengan hati dia buat amal. Praktikal ni banyak. Orang buat saja-saja ni banyak. Banyak buat saja-saja. Tapi nak tengok siapa yang dengan hati dia buat, maka Allah akan bagi hasil. Jadi semua insya-Allah. Maka kita amallah doa ini seperti mana yang dijazahkan. Dijazahkan dulu doa ini. Wa qabiltu bil ijazah. Sebut qabiltu bil ijazah. Dalam live pun, sebabnya live kan, saya ijazahkan sebab live. Jadi siapa yang ada kitab di rumah dan sebagainya untuk live ni, maka diijazahkan sama insya-Allah. Ustaz ada beza ke? Ada beza sikit.
Sebab apa? Sebab yang di sini tasmi' dengan saya. Kau orang tak tasmi'. Tak ada beza. So yang live ni, yang dekat live ni kena datanglah semua. Rodah ni. Boleh semua insya-Allah. Maka para ulama mengatakan beza amalan yang bersanad, yang tasmi' dengan guru beza dengan tidak bersanad, sangat-sangat berbeza. Sebab amalan ini disemak oleh guru-guru, dan nur, para ulama mengatakan nur, cahaya daripada amalan ini akan bersama dengan kita. Kalau dalam rawatan Islam kita tak yakin kita punya amal berapa kerat sangat semayang kita buat, dia kerana sanad guru-guru kita. Dapat semua insya-Allah. Wallahu a'lam semua. Ada soalan? 2 minit, 2 minit. 9.45. Ada soalan? Tentang doa. Jadi saya kata kalau doa kita tajwid apa ni, maafkan kan. Kalau macam kita doa kunut tu kan ayat Al-Quran. Macam mana kalau macam Okey. Untuk doa kunut dia tidak termasuk dalam rukun qauli. Maka dia juga bukan sebahagian daripada Al-Quran, bukan Al-Quran. Allahumma hdina fi man hadait. Ustaz, saya sebenarnya seorang boleh tak saya doa dengan Allah Madinah, tak baca Allah Hadi? masya-Allah. Bukan doa kunut. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kursi. Ayat kursi. Ayat kursi. Masih dalam doa kan? Ya, kena baca. Dia juga ayat Al-Quran. Kena tajuk yang betul. Kena dengan tajwid. Kalau tidak hukum dia berdosa. Apa? Jangan tinggal kunut jangan tinggal kunut. Kunut ada sir itu sendiri. Insya-Allah. Ada masa nanti kita ijazah kunut nazilah di sini. Tapi itu khususiah lah. Boleh? Pengalaman guru kami, satu-satunya amalan yang dapat membinasa, bukan binasa, dapat mengeluarkan gangguan jin ifrit adalah salah satu amalan dia adalah kunut nazilah. Tinggi amalan kunut nazilah ni. Ayat kursi baca berapa kali pun tak jadi keluar. Jin ifrit di bawah dia ada 3,000 jin paling kurang. Yang menakluk, dia menakluk 3,000 jin ifrit. Kunut nazilah dapat bantu. Dapat semua insya-Allah. Itu untuk gangguan. Wallahu alam. Ada soalan lain? Muslimat tak ada insya-Allah Jadi yang paling penting doa ini kita amalkan. Boleh insya-Allah. Kita nak muzakarah panjang dah. Jadi yang paling penting kita amalkan. Bukan orang yang amal, kita yang amal. InsyaAllah semua. InsyaAllah. Last but not least. Last but not least. Ada persoalan dari Tuan Zul. Kalau ada langsir itu, adakah memutuskan? Aywa. Okey. Soalan yang hangat ini. Ini tolong ambil perhatian untuk muslimat. Allah SWT. Okey. Pertama ada dua pandangan. Okey, apa soalan Ustaz? Soalan tadi yang ditanya adalah tentang tirai ataupun tabir tentang solat. Yang aula sebenarnya di sini adalah Ustaz Nahrawi. Tapi saya syarah sedikitlah mengikut pandangan para ulama. Okey. Mengikut Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, diguna juga pandangan ini oleh Majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang dan juga Selangor. Saya tak main sekadar kita rujuk fatwa. Dan juga pandangan para ulama terdahulu, termasuklah Syekh Daud Al-Fatari ketika saya mentalaki kitab Munyatul Musalli, juga diterangkan bagaimana kaedah makmum yang sebenar. Okey. Adakah tabir itu, tabir yang kita ini memutuskan saf bagi perempuan? Adakah dia memutuskan saf?
Jawapan para ulama dengan syarat memutuskan saf itu dengan syarat dia tertutup secara habis. Dia tidak wajib buka semua. Buka semua tengah semayang buka semua, tak boleh. Kita kena faham, okey, macam mana kaedah ni? Adakah semayang perempuan di belakang ataupun di tempat lain, adakah sembahyang dia tadi tidak sah, terputus saf dengan imam kerana ada yang menghalangi? Para ulama berbeza pandangan. Pertama kata ilmu Qudama mengatakan batal, pandangan pertama, tapi dia tak kuat. Pandangan lebih kuat, maksud dia apa? Pandangan yang kedua lebih kuat, yang mengatakan apa? Saf solat itu tetap sah. Sebab apa? Masih mempunyai suara. Apa? Ini khususnya untuk bagi wanita. Bagaimana kaedah yang sebenar-benarnya? Kecuali ketika kita tengah semayang, lelaki ni ada seorang je wanita. Seorang je wanita kat belakang muslimat. Seorang. Barulah kena buka, dia kena perhatikan. Kalau ada kawan ramai, insya-Allah tak salah. InsyaAllah tak salah kan? Sebab ramai-ramai. Takkanlah seorang rukuk, seorang i'tidal, seorang sujud, seorang tak peliklah nampak dia tu. Sebab masing-masing insya-Allah faham. Jadi para ulama mengatakan, okey, kalau ciri-ciri saya nak bahas di sini. Ciri-ciri tirai ini sah ke tak, Ustaz? Sah. Sebab tirai ini boleh melihat, transparent. Boleh melihat, maka hukum sah. Ini dikeluar oleh fatwa siapa? Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud dengan ulasan dia bukanlah transparent, dia tak adalah tulisan okey, tabir itu kenalah transparent, tak ada dalam kitab. Tapi sebut apa? Nampak sedikit makmum lelaki, itu cukup syarat. Kalau tertutup, Ustaz, tak sah ke solat? Bukan tak sah. Tidak ada satu ulama pun yang cakap tak sah. Apa? Kalau secara qat'i, jelas. Yang betul-betul tak sah, para ulama mengatakan memang betul-betul berasingan, ada dinding yang halang. Yang betul-betul tak sah ni dinding yang menghalang. Maksud dinding yang menghalang ni apa? Menandakan itu adalah bahagian lain. Dapat? Yang ni bukan bahagian lain. Ini bukan bahagian lain. Ni dikira satu bahagian. Maka sebab itu dikira dia satu saf. Dapat? Jelas? Kecuali dan para ulama mengatakan kalaulah orang jauh, Ustaz. Macam mana orang jauh? Dengan syarat dia kena ikut makmum yang ada. Makmum tu kena sambung sampailah di belakang. Dan para ulama mengatakan kalau yang dibahaskan seperti yang dimaksudkan yang kita faham sekarang, ataupun di situasi saya bahas kat sini lah, mudah yang di sini sah sembahyang. Sah. Boleh insya-Allah. Dan tidak syarat. Okey, kita kena tengok maslahat juga. Kalau kita nak buka keseluruhan tabir ketika semayang, bagaimana orang perempuan yang datang kemudian? Dengan maslahat kebiasaan kita akan memakai telekung. Bagaimana maslahatnya? Di para ulama mengatakan lebih baik kita membuka sedikit saja. Bagi saya sudah puji. Di sini patuh syariat. Patuh syariat. So boleh keluar sikit. Tabir patuh syariat. Sekarang kan banyak saham patuh syariat. Kan? Berapa saham saya ni? Sebab apa saham saya? Patuh syariat. Jadi tabir ni pun kena ada cop sirim patuh syariat. Ni patuh syariat, insya-Allah bertepatan. Yang tidak dibenarkan, yang agak khilaf ulama, kalaulah langsir tadi terlampau tebal. Habis di masjid-masjid ustaz partisipan, asalkan ada lubang-lubang tu pun cukup. Tapi yang saya pelik ni, orang nak cek yang semayang tak sah ke ni? Kenapa ni? Dia nak cek tak sah semayang orang ke? Tak sah ni. Dan yang risau, tidak dikira pahala seorang. Tak dikira pahala seorang, selagi dia bertepatan. Terima kasih banyak Tuan Jizul kita kerana bertanya. Sebab soalan ini adalah soalan kebanyakan daripada kita menjadi syubhat. Dapat maka tidak putus saf. Kalau ada tabir, saya puji tabir yang beginilah, boleh dijadikan contoh di mana-mana tempat. Kalau kita nak buat musola dan sebagainya, adanya dua bahagian. Ustaz, tak ada hadis ke cerita di zaman Nabi tak ada orang muslimat
secara khususiah yang datang sembahyang berjemaah. Waktu bila datang Ustaz? Di zaman tabi'in. Pandangan mengatakan zaman tabi'in barulah ada. Ada pun di zaman Sayyidina Umar. Itu pun Sayyidina Umar tak bagi bini dia pergi. Itu dibahas oleh para ulama. Sebab itu hukum itu dikeluarkan oleh para ulama. Sebab itu ada perbezaan sedikit. So yang mengatakan putus saf tidak sah solat jemaah, para ulama mengatakan tidak. Di dalam kitab I'anatul Talibin dibahaskan, Muniyatul Musalli, Ibnu Qudamah dan juga Majid Fatwa pernah ditanya, kita dah jawab dah, para ulama kita dah jawab, maka tidak putus saf. Cukup walaupun buka sedikit sahaja. Kalau ikut betul-betul detail itu boleh tengok. Boleh tengok itu cukup melihat nampak orang belah sini. Cukup. Jelas Allah alam. Ala kulli hal, keadaan yang ada di madrasah ini sudah baik. Maka tak perlu ditukarlah. Ni tukar betul-betul langsi yang tak nampak langsi tu, nampak orang terus tapi ada langsi. Bahaya tu tu bahaya. Sebab saya memikirkan kalau kita nak mengambil pada pandangan buka terus, itu jika tidak ada maslahat lain. Tapi kita ada masalah lain. Apa masalah lain? Perempuan yang keluar daripada bil wudu, kadang-kadang dia tidak memakai tudung dan sebagainya. Ikut adat uruf kita di sini, kebiasaan kita di sini, kita akan tukar telekung. Salah ke pakai telekung Ustaz? Bukan boleh pakai jubah dan sebagainya. Okey, dua-dua betul. Cuma di tanah Melayu kenapa dilebihkan pakai telekung? Sebab ada pakaian khas untuk sembahyang. Itu special perempuan. Lelaki tak ada. Ada tipe pakai, ada lelaki pelikat je lah. Tapi khususnya bagi perempuan dia dapat afdal. Pertama, kebiasaan dia warna putih. Dan yang kedua, betul-betul menepati aurat. Dapat? Maka masalah ni kita kena raih. Kalau nak ikut hukum betul-betul yang pasal tabi ni batal, tak ada masalah lain. Maksudnya tak ada masalah lain yang timbul. Tak ada. Kalau buka terus, tak ada orang datang, semua daripada rumah dah berwuduk, dah datang terus semayang, itu tak apa. Jelas? Harap terjawab lah insyaAllah. Ala kulli hal, keadaan yang ada di sini dah baik dah insyaAllah. Wallahu a'lam. Statement tadi ada mengatakan pasal tergok, sebenarnya masih menggunakan dekat juga. Laikra kan laikra. Okey, bahas ulama laikra ni macam mana Ustaz? Mudah. Laikra ni para ulama mengatakan semayang dia sah kalau sesama perempuan. Dapat? Tapi kalau dilihat oleh lelaki ketika itu hukum dah haram. Sebab menempel ataupun menampakkan tubuh badan. Sebab hukum sah solat menutup aurat. Dapat? Tapi para ulama mengatakan kuranglah pahala sikit. Sebab pakaian tadi tidak, walaupun labuh tapi melekat kan, melekat. Macam dia macam tight. Sebaik-baiknya jangan galakkanlah kita pakai tu jangan galakkan. Sebab apa? Dia menampakkan tubuh badan. Yang memang lelaki ni dia menyiskan dalam. Tengok tu dia dah nampak. Bahaya. Sebab tu ulama meletakkan haram. Jadi segala syariat agama menyelamatkan kita. Nampak contoh saya nak beritahu. Bagaimana nak membanteras rompakan ataupun ragut bagi wanita, ataupun orang paling kurang lah, tak nak orang tengok kita. Wanita ni tak nak dilihat oleh lelaki. Macam mana? Keluar pakai telekung. Tak ada orang nak tengok insyaAllah. Adalah orang tengok pelik lah. Pelik je tengok insyaAllah. Sebab apa? Dah pakai keseluruhan, tutup sungguh dah. Jadi bagi laikra, terima kasih, ini penting ni. Hukum dia boleh jadi haram. Dan setengah juga ada pandangan mengatakan makruh sebab pemakaian tadi menempel pada tubuh. Jadi menampakkan tubuh. Tahu kain lekra kan? Lekra tahu kan? Laki yang pakai lah nampak buruk pula kan? Teman-teman depan tasik ni pakai kain lekra pula kan? Jangan. Wallahualam. Ada soalan lagi ke Mama? Alhamdulillah, dua soalan yang sangat baik di akhir ni. Maka sama-sama kita jadikan sandaran. Dan saya tidak stick dengan pandangan saya, sebab saya mengambil pandangannya pada para ulama. Maka boleh rujuk dengan pandangan yang lain. Tapi yang saya ceritakan ini adalah pandangan yang afdal. Boleh semua insyaAllah. Jadi semoga kita semua Allah beri kekuatan untuk kita amalkan apa yang kita belajar ni. Bukan orang lain amal, kita yang amal.
dan kita dapat sampaikan berdoa insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husnil 'ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين بالتوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.